kita masuk pula pada topik sangkaan yang terakhir. Saya compact habis-habis supaya kita tidak terlalu panjang. Saya harap dapat absorb lah. Ustaz Syahabuddin atau siapa yang mendengarnya dapat absorb. Memang dia memerlukan brain energy yang lebih sikit lah untuk dapat grab apa yang sedang saya sampaikan. Tapi saya open untuk discussion. Okay? Ini adalah sangkaan. Ustaz Syahabuddin tengok ya. Iaitu ustaz-ustaz ni terasa dengan komen daripada tuan-tuan dan perempuan. Bukan anda lah, mungkin orang yang terlepas cakap sebagainya kan. Jadi dia terasa hati. Dan saya tahu benda tu dan saya mewakilkan diri untuk minta maaf sebelum ni. Bahkan saya buat video minta maaf dengan gambar thumbnail angkat tangan. Dengan thumbnail angkat tangan. Saya tahu memang orang akan kecil hati. Tapi tak tahu pun. Okey. Tak Syahabuddin mengatakan yang orang terasa sebab komen anda. Bukan, dia tak kata diri dia salah. Tak Syahabuddin tak mengatakan diri dia tak nampak lagi kat mana dia punya salah tu. Dia tak mengatakan sebab komen. Ini sangkanya lah kan. Dia menyangkakan bahawa yang salah adalah tuan-tuan lah, subscriber dia yang komen dekat situ. Dan dia kata dia minta maaf untuk tuan-tuan. Dia bukan minta maaf untuk diri sendiri. Dan dia buat thumbnail angkat tangan. Dan Ustaz Syahabuddin sendiri pun mengatakan bahawa Ustaz Syahabuddin minta maaf bukan sebab bersalah. Orang minta maaf sebab bersalah. Tapi Ustaz Syahabuddin minta maaf bukan sebab salah. Ustaz Syahabuddin tak bersalah. Kan? Minta maaf sebab sesama Muslim. Dia terasa hati. Kalau dengan meminta maaf dia boleh rasa senang hati, dia minta maaf je. Bukan sebab salah. Orang minta maaf ni sebab salah. Jadi Syahabuddin berlakon meminta maaf sebab orang tu terasa hati. Ustaz Syahabuddin tak rasa pun salah. Yang salah adalah subscriber, komen-komen tu. Syahabuddin tak bersalah kan. Itu sangkaannya. Lah akan sekecil hati itu. Allahuakbar. Sebab dia ni tokoh besar. Saya tahu saya punya pengaruh tidak terlalu besar, tetapi macam mana dia orang dapat rasa begitu kuat sangat terasa tu. Tu yang saya confuse. Tapi bila saya tengok balik, bila saya rujuk balik, memang dia orang terasa. Bahkan dia orang lebih terasa saya daripada Dr. Rozaimi, daripada kumpulan-kumpulan sebelum ni. Kritikan yang dia orang buat sebelum ni, orang kritik dia orang balik, dia orang kurang terasa. Tapi dengan saya terasa sungguh sebab ada komen-komen yang dia orang tak dapat tahan. Kat mana nak tengok tu? Tengok dekat diskusi semalam. Itulah. Saya memang biasa dah dengan yang tu. Kan? Tapi mungkin dia orang tak biasa secara beramai-ramai kot. Mungkin lah. Okay. Disangkanya, dia orang tak tahan dengan komen-komen. Ustaz Syahabuddin fikir dia orang ni macam orang-orang baru lah masuk dalam industri. Tak biasa kena komen besar-besaran, ramai-ramai komen kat bawah. Salah sangkaan Ustaz Syahabuddin. Mereka ni dah lama dah di dalam industri ni. Tengok 5 tahun dulu apabila Ustaz Engku dengan Dr. Rozaimi berdebat, berapa banyak orang dalam tu yang menghentam. Teruk juga. Jadi bukan berkenaan komen tersebut. Dia orang dah biasa dah dengan komen-komen tersebut. Tu salah sangka daripada Ustaz Syahabuddin. Menyangka bahawa Ustaz Syahabuddin tak bersalah, yang salah komen-komen. Dalam perbincangan antara Ustaz Engku dengan Ustaz Syahabuddin pun, dia menunjukkan kata-kata Ustaz Syahabuddin bukan komen tu adalah kesan daripada kata-kata. Dia bukan menunjukkan komen-komen tu yang membuat mereka terasa. Tapi kata-kata Ustaz Syahabuddin tu menyebabkan komen-komen tu keluar. Faham tak? Jadi Ustaz Engku dah mention sendiri dah apa yang Ustaz Syahabuddin cakap. Tapi dia tak mau terima. Ustaz Syahabuddin tak boleh terima. Dia macam ada satu defensive wall kat badan. Memang tak kena lah. Memang apa pun tak kena dekat Syahabuddin lah. Yang kena orang lain yang salah. Dan yang minta maaf pun untuk orang lain. Untuk diri sendiri tak minta maaf. Minta maaf sebab nak jaga hati orang. Bukan sebab bersalah. Itu yang pelik sikit lah. Orang minta maaf sebab bersalah. Tapi pura-pura minta maaf sebab nak jaga hati orang. Okey, kita tengok apa yang dia orang tak tahan. Apa beza antara Ustaz Syahabuddin dengan orang-orang yang bijak pandai yang lain apabila berhujah. Apa beza? Kita tengok ya. Mana disiplin kita sebagai orang yang mengaji hadis? Mana disiplin kita sebagai orang yang mengaji syariah? Itu yang saya sebut dan Ustaz pertikaikan pada hujahan pertama tadi. Saya sebutkan sebagai bentuk sangka baik saya kepada Ustaz. Ada ke orang bijak pandai mengeluarkan hujah macam tu? Mana
disiplin kita sebagai orang yang mengaji hadis? Mana disiplin? Tak ada. You tengok Ustaz Dr. Ruzaimi apabila berhujah dan berdebat dengan Ustaz Engku, ada keluar perkataan-perkataan emosi macam ni? Tak ada. Tak ada. Dan Ustaz Syahabuddin keluarkan ayat-ayat macam ni. Itu yang bagi dia orang terasa. Umur berapa? Dia orang umur berapa? You nak kata mana disiplin? Who are you to ask them mana disiplin? Dia orang lagi pandai daripada you. You nak kata macam tu. Nak apa yang nak buat? Nampak tak? Itu yang bagi dia orang terasa. Bukan sebab komen-komen tu. You baru berapa tahun balik dari Al-Azhar nak tanya dia orang mana disiplin ilmu dia orang? Mana disiplin ilmu Ustaz Syahabuddin nak kata benda-benda macam ni? Mana disiplin ilmu dalam berdebat? Saya tepuk kepala. Yang ni yang Ustaz rasa tak sedap badan. Adakah mereka berdua tidak tahu? Saya sebut lagi. Adakah mereka tidak tahu tentang penghujaan hadis sahih dalam bab ini? Ataupun mereka saja-saja nak buat tak tahu? Itu kenyataan yang saya sebutkan. Saya menyebutkannya dan saya bertanggungjawab dengan apa yang saya sebut. Ya memanglah kena bertanggungjawab dengan apa yang anda sebut. Masuk dalam YouTube dah ada rekod. Memang kena bertanggungjawab. Tepuk kepala itu bukan personal ke? Apa mana ada orang berhujah dengan menepuk kepala tu semua? Apa keluar ayat-ayat macam ni? Mana disiplin ilmu anda? Okey, tadi dalam video yang atas tadi mengatakan apa? Menyebut mana disiplin ilmu tu semua atas sangka baik kepada Ustaz Engku. Orang sangka baik tak sebut macam tu. Orang sangka baik apabila nampak statement-statement yang agak tertanya-tanya tu, kita sangka baik. Mungkin statement tersebut ada maksud yang lain. Itu baru maksud sangka baik. Macam mana boleh jadi sangka baik dengan mengatakan mana disiplin ilmu kau? Itu jadi sangka baik ke? Itu bukan sangka baik. Itu anda telah memberi satu judgement kepada Ustaz Engku tentang perkara yang dia sebut. Dan mana disiplin ilmu kau? Itu bukan sangka baik. Kalau sangka baik mengatakan kenapa keluar macam ni, mungkin ada maksud yang lain. Itu baru sangka baik. Kita menyangka baik pada orang adalah dengan mengingatkan perkara yang baik. Anda pula fikir menyangka baik dengan mengatakan, dengan mempersoalkan mana disiplin ilmu. Apa ni? Apa ni? Mana otak anda? Contoh macam tu lah. Nampak sangat distorted ni. Salah faham ni. Lari terus ni. Sangka baik boleh mempersoalkan orang, itu sangka baik. Itu bukan sangka baik. Mana awak belajar ni? Ini disiplin ilmu ceruk mana ni? Ini disiplin ilmu ceruk mana ni anda belajar ni? Kata pada diri sendiri. Ini anda kata pada Ustaz Engku, ini disiplin ilmu ceruk mana ni? Mana ada? Dengan Dr. Ruzaimi, mana ada Dr. Ruzaimi keluar ayat-ayat macam ni? Anda mengeluarkan ayat-ayat macam ni dan anda mempersoal, anda kata sebab komen dia orang terasa hati. Mereka terasa hati sebab anda, sebab Ustaz Syahabuddin mengeluarkan perkataan-perkataan macam ni. Ini semua perkataan-perkataan emosi. Ini semua perkataan-perkataan yang boleh merugikan anda di akhirat. Okay, ini bukan ilmu. Okay, perkataan-perkataan ayat-ayat ni bukan ilmu. Sebab itulah mereka terasa. Bukan sebab komen-komen tu. Komen-komen itu adalah kesan daripada kata-kata anda. Faham? Okay, kita tengok macam mana Dr. Ruzaimi respon terhadap perkara yang sama. Perkara yang sama berlaku tentang hadis palsu, yang kes yang berlaku antara Ustaz Syahabuddin dengan Ustaz Engku. Kita tengok macam mana orang bijak pandai respon, react. Okay, kita tengok ni Dr. Ruzaimi, dia mengeluarkan statement. Tengok apa dia kata. Saya tidak nafikan ada hadis palsu yang mengandungi amalan. Nampak tak? Dia faham. Walaupun tengok hadis palsu tidak berarti amalan palsu. Adakah dia respon macam anda? Mana disiplin ilmu anda? Tak ada. Dia faham. Orang yang ada ilmu dah faham. Tengok ayat tu memang faham apa yang cuba dikatakan oleh Ustaz Engku dan Ustaz Hafiz. Memang dia orang faham. Memang, tapi dia kata apa? Macam mana dia merespon? Jika saya buat wawancara, dia akan tukar tajuk. Maksud dia Ustaz Ruzaimi faham walaupun dia orang berseteru, tapi dia tak keluar pun ayat-ayat macam yang awak keluar. Itulah bezanya. Jadi mereka terasa hati kepada awak bukan sebab mereka tak biasa terima komen-komen netizen.
yang banyak sekali banyak macam bukan. Jangan salah sangka. Mereka terasa sebab awak mengeluarkan perkataan-perkataan yang macam tu. Okey? Saya harap awak faham, boleh terima dengan minda yang terbuka. Jangan terasa macam ini adalah cabaran seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari yang kena hantam dengan orang, mereka masih bertahan dengan pegangan mereka. Jangan rasa macam tu. Jangan anda letak diri anda tinggi macam oh ini cabaran kita kena bertahan, continue je. Bukan, anda tak sampai level tu lagi. Anda